Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 23 Julai 2008 tengah hari, pihak polis telah menerima panggilan kecemasan dari orang awam memaklumkan penemuan mayat dalam keadaan mencurigakan di sebuah rumah di Parit Kasar, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Lalu, tanpa berlengah, pegawai polis yang menerima maklumat tersebut telah pergi ke tempat kejadian bersama sepasukan anggotanya. Tiba di rumah seperti yang dilaporkan, pihak polis mendapati terdapat 3 orang mangsa di tempat kejadian. Setelah diperiksa, ketiga-tiganya sudah pun meninggal dunia di tempat kejadian. Satu daripada mangsa adalah seorang lelaki dewasa dan 2 lagi adalah kanak-kanak. Turut berada di lokasi kejadian adalah saudara mangsa yang kemudiannya memberikan maklumat tentang identiti ketiga-tiga mangsa tersebut. Lalu, apa yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Hasil siasatan awal bersama keluarga mangsa di tempat kejadian, mangsa lelaki dewasa yang ditemui mati adalah Syahari Hamid berusia 34 tahun yang bekerja sebagai pekerja kilang, dan 2 kanak-kanak yang turut meninggal dunia itu adalah anaknya Muhammad Syafril berusia 4 tahun dan Nur Amelia Syafikah berusia 1 tahun. Dalam kejadian menyayat hati itu, mayat Syahari Hamid dijumpai tergantung pada alang bilik di rumah itu, dan berdekatan mayatnya ialah 2 anaknya Muhammad Syafril dan Nur Amelia Syafikah yang terbaring bersebelahan antara satu sama lain dalam keadaan mulut kedua-duanya berbuih. Mayat mereka semua telah dijumpai oleh kakak kepada Syahari yang datang ke rumah adiknya itu setelah panggilannya tidak berjawab sejak dari semalam. Bimbang dengan keadaan adiknya dan mengetahui masalah yang dialami, dia lantas ke rumah Syahari pada pukul 12 tengah hari untuk memeriksa keadaannya. Apabila tiba, dia mendapati rumah itu berada dalam keadaan senyap sunyi dan tiada sahutan apabila dipanggil. Dia kemudian membuka pintu rumah dan mencari adiknya sehingga ke dalam bilik dan terkejut melihat keadaan adiknya ketika itu. Dia yang panik menjerit meminta pertolongan sambil berlari keluar rumah. Jeritannya itu telah menarik perhatian jiran yang berdekatan yang kemudian datang ke rumah itu. Setelah melihat apa yang telah terjadi, mereka telah membuat panggilan kecemasan bagi melaporkan penemuan itu. Pihak forensik polis giat menjalankan siasatan serta mencari bukti punca kejadian tragis ini. Mayat kesemua mangsa kemudian telah dibawa ke Hospital Besar Sungai Bakap untuk bedah siasat. Turut berada di lokasi kejadian adalah bekas isteri mangsa yang sedang menangis meratapi mayat anak-anaknya. Hasil siasatan di tempat kejadian, pihak polis telah menemui beberapa keping nota mengandungi luahan rasa kecewa Syahari mengenai masalah rumah tangganya. Temu bual bersama bekas isteri mangsa Nurhanizah Ahmad mendedahkan yang mereka dalam proses penceraian dan sudah tinggal secara berasingan sejak beberapa bulan lalu, dan kedua-dua anak mereka duduk bersama ibunya di kampung Titi Serong, Parit Buntar, Perak. Menurut Nurhanizah Ahmad, bekas suaminya Syahari ada menghubunginya pada 21 Julai 2008 dan menyatakan hasrat untuk mengambil kedua-dua anak mereka. Tetapi ketika itu, Nurhanizah yang bertugas di sebuah syarikat swasta di Perai tidak memberikan kebenaran kepada Syahari, sebaliknya memintanya untuk mengambil anak-anak pada 26 Julai kerana dia juga mahu meluangkan masa dengan mereka. Bagaimanapun, tanpa pengetahuannya, Syahari mengambil Muhammad Syafril di rumah ibu Nurhanizah kira-kira pukul 11 pagi 22 Julai sebelum mengambil pula Nur Amelia Syafikah yang dijaga oleh seorang pengasuh tidak jauh dari situ. Menurut Nurhanizah, dia tidak tahu bekas suaminya itu akan mengambil anak mereka pada hari tersebut dan hanya mendapat tahu setelah ibunya memaklumkan kepadanya yang anak-anak itu telah diambil oleh bekas suaminya. Beberapa panggilan telah dibuat olehnya kepada Syahari namun tidak berjawab. Ketika itu, dia tidak menyangka yang perkara buruk akan terjadi kepada anak-anaknya, sehinggalah keesokannya dia menerima panggilan yang mengatakan mayat bekas suami dan anak-anaknya telah ditemui. Dia bergegas ke tempat kejadian dan gagal menahan tangisan apabila melihat mayat mereka sehingga terpaksa ditenangkan oleh anggota polis yang berada di situ.
Laporan bedah siasat mengesahkan kedua-dua kanak-kanak malang itu diracun oleh bapa mereka pada lewat malam sebelumnya. Pihak polis mendapati sebelum Syahri meninggal dunia, dia telah memberikan racun yang dicampur pada makanan atau minuman kepada anaknya itu. Laporan juga mendapati ketiga-tiga mangsa meninggal dunia kira-kira 7 jam sebelum mayat mereka ditemui. Sungguh tragis apa yang telah terjadi. Gara-gara kecewa dengan keretakan rumah tangga, sanggup bertindak membunuh 2 anaknya. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya. Sama-sama kita jadikan kes ini sebagai iktibar. Jagalah ikatan yang kita ada dengan ketat, walaupun banyak sekali dugaan yang cuba memutuskannya, kerana sekali ia putus, sukar untuk menyambungnya kembali. Sekian.